Hai semua, selamat datang sekali lagi ke channel Celoteh Dr. Mala. Hari ini saya nak menerangkan tentang tips-tips dan pesanan untuk mereka yang menjalani home quarantine, iaitu kuarantin kendiri di rumah. Ya. Seperti yang kita sedia maklum, buat masa sekarang, Mei 2021, di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia ada mengeluarkan guideline kepada golongan yang sesuai untuk menjalani kuarantin kendiri di rumah setelah disahkan positif COVID-19. Selain daripada tu, sebab kes COVID-19 sekarang meningkat dengan mendadak, jadi kadang-kadang sebelum pihak KKM menghubungi kalian, ya, sama ada kalian perlu kuarantin di hospital ataupun di rumah, kalian ia memakan masa lebih kurang 1 hingga 2 hari jugalah kadang-kadang, ya. Jadi sebelum KKM hubungi tu, kalian masih terpaksa lalui kuarantin kendiri di rumah. Jadi dari melalui video hari ini Dr. Mala nak sharekan dengan you all apakah perkara-perkara yang kamu kena ambil perhatian dan cakna apabila menjalani kuarantin kendiri di rumah. Jom kita masuk ke video. Yang pertama sekali, apabila anda telah disahkan positif COVID-19 dan belum dihubungi oleh KKM, anda perlu pergi ke app MySejahtera, pergi ke bahagian status dan update condition anda, iaitu anda adalah seorang yang positif COVID-19. Jawab soalan-soalan tersebut dan updatekan status sebagai positif COVID-19. Ataupun kalau anda kontak rapat, anda juga perlu menjawab soalan-soalan itu dan perlu memberi maklumat siapa kontak rapat anda yang telah disahkan positif. Nama dan nombor telefon beliau, isikan bahagian itu di bahagian di app MySejahtera. Okey, dan kemudiannya di tempat yang sama juga dekat app MySejahtera tu, dia ada satu button iaitu kamu boleh berhubung dengan doktor online. Jika perlukan apa-apa nasihat secara peribadi konsultasi, anda boleh menghubungi doktor online di situ untuk dapatkan nasihat. Selain daripada itu, saya akan memberikan beberapa tips melalui video ini. Okey, sekarang anda positif COVID-19 ataupun kontak rapat yang menjalani kuarantin kendiri di rumah. Beberapa perkara yang anda perlu buat setelah update di app MySejahtera. Yang pertama, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Jangan tidur terlampau lama, jangan juga asyik stres memikirkan benda-benda negatif sampai tak dapat tidur. Jadi pastikan tidur lebih kurang 6 hingga 8 jam sehari, overnight ketika malam. Bangun pagi pada waktu yang anda sentiasa bangunlah setiap hari, ya. Make sure bangun pagi, mandi, bersihkan diri dan buat senaman ringan. Itu yang paling penting sekali, ya. Lakukan senaman-senaman ringan lebih kurang 10 hingga 15 minit di pagi hari itu. Jadi maintaining a normal daily routine, ya, rutin harian yang sihat dan normal sangat-sangat penting apabila anda melalui kuarantin kendiri di rumah, ya. Apa yang Dr. Mala nak ingatkan di sini, janganlah tidur sampai ke tengah hari, ya. Maklumlah kuarantin tak ada orang nak tanya, kan. So tidur sampai ke tengah hari langsung tak bangun, lepas tu lembik je, semua itu boleh memudaratkan jangkitan yang kamu telah alami sebenarnya, ya. Jadi make sure jaga rutin kendiri, mandi paling kurang 1 hingga 2 kali sehari, sembahyang seperti biasa. Kalau kepada yang beragama Islam, solat seperti biasa. Kepada pegangan agama lain, boleh sembahyang seperti biasa daripada tempat ataupun bilik yang anda kuarantin. Jangan tinggal rutin-rutin tersebut. Okey, senaman pagi lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, selepas itu sebab kamu akan duduk saja di dalam bilik tanpa membuat apa-apa, jadi tengah hari boleh bergerak sedikit dalam masa 3 hingga 4 jam, bergerak, berjalan di dalam bilik, lakukan aktiviti untuk menggerakkan kaki, dan petang pun buat perkara yang sama juga. Okey, bergerak sedikit sebanyak ini sangat-sangat penting sebab kita tak mahu anda hanya duduk ataupun baring dan tidur sahaja sehingga menyebabkan pembentukan darah beku di kaki yang mana disebut deep vein thrombosis. So kita tak nak berlakunya deep vein thrombosis, ya. Macam kalau pesakit yang baru operation ataupun baru bersalin di hospital pun, kita selalu nasihatkan bangun, berjalan, make sure ada pergerakan sebab kita tak nak ada pembentukan darah beku. Sama juga dengan jangkitan COVID-19. Apabila seseorang itu dijangkiti COVID-19, ada risiko 16.5% untuk kamu develop deep vein thrombosis ni, ya. Jadi kena gerak sentiasa. Okey, beberapa tips lain yang penting adalah, yang ketiga, pemakanan yang seimbang dengan air yang cukup. Okey, pemakanan tu dari segi apa? Make sure cukup karbohidrat,
cukup protein, ada buah-buahan dan serat dan juga air diambil dalam 3 hingga 4 liter sehari. Okey, kamu boleh minum air kosong, kamu nak minum air kelapa, air barley boleh, tak ada masalah. Make sure tidak terlampau manis. Dan juga kalau kamu biasa minum teh, minum kopi, minum Milo sebelum ni, boleh tak saya minum juga ketika saya disahkan positif COVID-19 doktor? Boleh. Teruskan rutin kamu yang biasa, jangan terkejut tiba-tiba berhentikan semua, takut nanti kan biasa setiap hari minum kopi tiba-tiba berhenti nanti sakit kepala. Jadi boleh minum tapi berpada-pada, macam 1 gelas kopi ataupun teh sehari should be okay. Gantikan juga dengan air yang banyak, 3 hingga 4 liter yang air yang dalam sehari. Make sure kencing 7 hingga 8 kali sehari. Jadi air pun kena cukup, makanan pun kena seimbang. Selain daripada itu, makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin C seperti buah oren, limau, lemon dan sebagainya pun boleh diambil dengan banyak, tak ada masalah. Kalau anda ada rezeki kuarantin di tempat yang ada tingkap, boleh masuk cahaya matahari, make sure dedahkan diri anda dengan cahaya matahari. Melalui tingkap pun cukup. Bagi cahaya matahari kena sedikit pada kulit supaya kandungan vitamin D seimbang. Memang anda akan mengambil vitamin D melalui pemakanan sebenarnya, tetapi vitamin D ni dia perlu kena pada cahaya matahari supaya ia bertukar kepada aktif vitamin D komponen di dalam badan. Alright? Okay. Baiklah, organ yang paling banyak terkesan dengan jangkitan COVID-19 adalah paru-paru. Sebab itu jangkitan COVID-19 ni bila masuk ke kategori ketiga, seseorang itu akan dapat jangkitan kuman di paru-paru. Jadi fungsi paru-paru akan makin lama makin berkurang. Jadi ada 2 perkara yang kalian boleh buat ketika menjalani kuarantin kendiri untuk menguatkan paru-paru anda. Yang pertama adalah baring telangkup, baring di atas dada dan di atas perut anda, baring terbalik lah orang kata, baring terbalik, letak bantal di perut dan juga letak bantal di bahagian leher sehingga ke muka dan baring telangkup. Alright, kita panggil prone position. Bernafas sebegitu. Kalau tak lama pun tak apa, boleh baring dan bernafas sebegitu dalam masa 30 hingga 40 minit. Lepas tu kamu boleh rehat balik. 3 hingga 4 jam kemudian boleh buat kembali 30 hingga 40 minit baring in prone position dan bernafas sebegitu supaya paru-paru mengembang sehingga ke hujung-hujung alveolar berkembang dan oksigen sampai ke hujung. Itu yang pertama yang kalian boleh buat. Yang kedua, nak buat exercise paru-paru sikit, ambil belon ni, cari belon dan tiup belon tu sampai besar dan lepas. Tiup belon sampai besar dan lepas. Ini adalah exercise paru-paru. Biasanya kalau di hospital, kita berikan apa yang kita sebut spirometry, satu alat simple yang kita beri untuk kamu tiup supaya paru-paru kembang. Jadi kat rumah nak cari spirometry susahlah. Jadi just ambil belon birthday tu dan kamu tiup dan lepas. Boleh buat dalam 1 hingga 3 minit dan rehat. Setiap 2 hingga 3 jam boleh buat. Ini untuk make sure paru-paru berada dalam keadaan yang perkembangan yang bagus ketika kamu dijangkiti COVID-19 ini. Alright? Perkara berikut yang anda perlu buat apabila kuarantin kendiri di rumah adalah kebanyakan pesakit COVID-19 dia sebenarnya rasa tak sedap tekak, gatal dan sebagainya. So apa anda boleh buat adalah kumur dengan air antiseptik. Bahan paling mudah adalah air suam dengan garam. Kumur dalam 2 hingga 3 kali sehari. Jangan kumur sampai 7-8 kali sehari sampai terhakis saluran dekat sini. Jangan buat macam tu. 2 hingga 3 kali sehari dah cukup dah. Ataupun kalau ada solution gargle yang lain seperti Listerine, seperti solution betadine, diflum dan sebagainya, kamu boleh menggunakan solution tersebut ikut arahan seperti di dalam botol. Dan kemudiannya gargle juga kumur 2 hingga 3 kali sehari. Ini adalah bagus untuk clearkan kalau ada kahak ke, kalau ada apa-apa kuman yang masih berada di atas. Jadi kita berharap kita boleh bunuh kuman tu dan kita boleh neutralkan kuman tu lah. Tetapi kalau ada kuman yang dah masuk, dia dah tak boleh bunuh dah. Jadi kita berharap ia boleh membantu sebenarnya.
Perkara seterusnya yang sangat-sangat penting dalam penjagaan diri sendiri ketika di dalam kuarantin dalam COVID-19 ni adalah kesihatan mental. Kesihatan mental ni sangat penting untuk kalian sembuh balik daripada COVID-19 ya. Jadi apa yang anda boleh buat adalah dengar muzik-muzik yang sedap ataupun dengar alunan-alunan lagu-lagu beragama, baca buku daripada anda duk tengok telefon je, baca buku ataupun majalah sangat-sangat membantu sebenarnya. Kurangkan negativiti ya, jangan terlampau banyak tengok berita-berita kadar kematian, orang tu teruk, orang ni teruk. Sekarang ni anda dah positif, anda nak sembuh, itu sahaja yang anda nak tahu. Jadi dapatkan positivity, teruskan berhubung dengan kawan-kawan, ahli keluarga dan sebagainya melalui platform-platform online, tetapi limitkan durasi tersebut pada setiap hari, dan juga boleh join support group, contohnya seperti di Facebook kita ada COVID-19 Malaysian Stories Facebook group, dan Facebook group yang lain yang positif yang boleh memberikan anda sokongan mental dan emosi ya. Dan pada waktu yang sama juga, kalau anda suka melukis, mewarna, perkara-perkara sebegitu anda boleh buat juga. Kalau ada diffuser aromatherapy seperti essential oil, ataupun kalau kepada yang beragama Hindu kita memang ada macam kemenyan dan sebagainya, anda boleh bawa aromatherapy tersebut untuk memberikan aura yang positif. So kekal positif, make sure anda kuat secara mental untuk lawan dan sembuh daripada jangkitan COVID-19 ini, kesihatan mental. 3 perkara yang anda kena pantau apabila berada di rumah untuk kuarantin ke diri. Yang pertama adalah suhu badan. Kalau boleh dapatkan termometer yang jenis letak dekat dahi tu RM10 je kalau beli dekat farmasi, ataupun jenis tembak. Memang sepatutnya kebanyakan rumah dah perlu adalah termometer ini ya. Jadi ambil termometer paling kurang 2 kali sehari, catatkan di mana-mana nota yang boleh ya. Saya biasanya suruh catat dekat kalender di app telefon anda ya. Jadi 8 pagi 8 malam apa temperature tu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh pantau tekanan darah ya, blood pressure. Kalau ada mesin kat rumah sangat-sangat bagus. Kalau belum beli lagi boleh pergi ke online dan beli. Jadi catatkan tekanan darah anda. Dan yang ketiga adalah kandungan oksigen di dalam badan ni, apa yang kita panggil SpO2. Jadi sebenarnya SpO2 ni bukan mudah untuk nak pantau. Kalau boleh dapatkan mesin pulse oximeter yang letak dekat jari tu, boleh beli online, dan kalau boleh pantau. Kalau tak boleh, pulse oximeter ni tak apa. Ada beberapa warning signs yang anda perlu pantau ketika berada dalam kuarantin kendiri dengan jangkitan COVID-19 ni. Kalau ada warning signs ini, anda perlu menghubungi 999 dengan segera untuk diberi bantuan ataupun nasihat ya. Yang pertama, demam yang berterusan, demam tinggi yang berterusan selama 3 hari, lebih daripada 39 darjah. Itu adalah warning sign sebenarnya ya. Yang kedua, nadi lebih daripada 110, ataupun memang rasa nadi laju ataupun dada berdebar-debar. Ini adalah simptom yang mana menunjukkan bahawa nadi anda laju. Lagi satu adalah kalau ada SpO2, bacaan oksigen yang kurang daripada 95% adalah satu warning sign. Jadi anda kena hubungi 999. Kalau ada blood pressure monitoring, tekanan darah yang kurang daripada 100 mm mercury, ataupun 100 tu bahagian yang atas ya, 100 mm mercury, ataupun 20% kurang daripada bacaan anda yang normal. Contohnya wanita biasanya kadang-kadang macam saya, bacaan blood pressure normal pun memang 100. Jadi 100 tu bukan warning sign lah. Kalau tiba-tiba turun jadi 80, 20% kurang daripada normal, maka itu adalah warning sign. Sekarang dah yang kelima ya. Yang kelima adalah dehydration ataupun kering. Memang rekah bibir, lidah kering, kotak, minum air pun tak boleh, air kencing yang pekat ya, warna koko pekat, very dehydrated, itu adalah salah satu warning sign. Yang keenam, sakit perut yang sangat kuat, dan yang ketujuh confused ya, jadi macam
tak normal kadar kesedaran dia, rasa macam pelik, rasa macam confused kejap, lepas tu okey balik. Ini semua adalah warning sign apabila anda menjaga diri anda sendiri ataupun ahli keluarga yang lain dalam kuarantin kendiri di rumah. Kalau ada salah satu ataupun lebih daripada satu daripada mana-mana 7 warning signs ini, anda perlu menghubungi Kecemasan 999 dengan segera. Right? Beberapa perkara yang jangan buat ketika di dalam kuarantin kendiri. Yang pertama, jangan tinggalkan bilik ataupun ruang yang anda kuarantin kecuali dengan nasihat perubatan. Contohnya, anda nak pergi jumpa doktor ataupun anda memang mendapat arahan untuk pergi ke PKD ataupun CAC, maka anda boleh tinggalkan bilik. Kalau tak, jangan. Yang kedua, jangan jangan keluar daripada kuarantin selagi belum dapat arahan daripada pihak berkuasa, biasanya daripada pejabat kesihatan daerah ataupun CAC. Yang ketiga, jangan share apa-apa peralatan persendirian anda dengan ahli keluarga yang lain, seperti garpu, pinggan, sudu, tuala, bantal, selimut dan sebagainya. Kalau boleh tandas pun tandas yang asing kalau rumah ada fasiliti. Kalau tak boleh, memang terpaksa share tandas, okey, terpaksa share tandas, tapi pastikan anda pun bersihkan selepas penggunaan, dan pengguna seterusnya pun sanitize dan bersihkan sebelum penggunaan mereka. Dan yang paling jangan buat adalah jangan berjumpa dengan ahli keluarga yang lain, makan dekat dalam hall, bersalam, berpeluk dan sebagainya selagi anda belum habis kuarantin kendiri di rumah. Ini adalah do not do. Jangan sesekali buat. Setelah tamat tempoh kuarantin kendiri di rumah, pastikan semua permukaan dibersihkan dengan solution sanitizer. Anda boleh gunakan solution seperti cecair seperti Clorox ataupun sanitasi yang lain yang berada di mana-mana pasaraya, dan bersihkan semua permukaan, cuci semua kain, peralatan yang telah digunakan, dan biarkan ia kering untuk paling kurang 24 jam sebelum ruang itu digunakan kembali oleh orang lain. Dan pastikan anda pun keluar dan dapatkan udara dan juga exposure kepada cahaya matahari di luar setelah anda habiskan kuarantin kendiri, dan recharge balik diri anda dari segi positive aura, positive vibes. Jangan blame diri anda ataupun orang lain yang beri jangkitan ini kepada anda. Hanyalah ambil iktibar daripada jangkitan ini supaya ia tidak berlaku kembali, anda tidak dijangkiti kembali dan anda tidak menjangkiti orang lain pula sekali lagi. Dan kepada semua yang tengok video ini sekarang, jika anda buat masa ini berada dalam kuarantin kendiri dan telah disahkan positif COVID-19, Dr. Mala dan tim mengucapkan semoga urusan anda dipermudahkan, semoga anda semua sembuh daripada jangkitan ini secepat mungkin, sebaik yang mungkin, dan semoga kita semua keluar daripada jangkitan dan pandemik ini secepat yang mungkin. Kita jaga kita. Celoteh Dr. Mala, jangan lupa tekan button subscribe, like dan follow, dan dapatkan notification untuk video-video seterusnya yang saya akan uploadkan di channel ini. Stay safe korang. Bye.